حي على بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Sidang penonton dan sidang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Salam Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang penuh berkat hari ini. Seperti biasa, kami dari Masjid Negeri Perak, Masjid Sultan Idris Shah kedua, akan membuat ulasan berkaitan khutbah Jumaat untuk minggu ini. Jadi memandangkan Masjid Negeri masih di dalam zon merah, jadi tidak salah ya kita buat ulasan supaya mereka-mereka yang tidak mampu hadir ke masjid dapat mengambil isi-isi penting dan mengambil beberapa maklumat yang penting daripada khutbah ini. Jadi bersama saya pada pagi ini Imam Utama Masjid Negeri Al-Fadil Ustaz Tun Ihsan Abdul Karim. Apa khabar Ustaz? Sihatnya? Dah makan? Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jadi apakah tajuk khutbah kita pada hari ini dan mengapa tajuk tersebut dipilih? Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Tariq selaku moderator dan juga imam di Masjid Negeri Perak ini ya. Jadi berkaitan dengan tajuk khutbah pada minggu ini 4 Disember 2020, iaitu bertajuk sabar menghadapi ujian. Jadi kalau ikut kepada tajuknya, ini adalah tajuk yang biasa lah, maksud kita selalu dengar, sabar, sabar, sabar. Jadi kenapa tajuk ini dipilih? Kerana semua sedia maklum kita berada di dalam musibah yang sangat teruk kita rasakan pada tahun ini khususnya, iaitu musibah yang melanda kita, iaitu COVID-19, yang mana musibah ini sebenarnya banyak mengalami kerugian, banyak yang berlaku kepada sebahagian daripada masyarakat Malaysia ini. Ya, dan ditambah pula adanya sedikit di hujung-hujung tahun ini, kita tahulah musim hujan lebat ni tengkujuh maknanya berlakunya banjir. Maka apa yang kita boleh bantu, kita boleh pesan kepada orang ramai di dalam khutbah pada minggu ini ialah sabar menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah yang melanda kita pada akhir-akhir ini. Masya Allah, jadi tajuk yang begitu kena ya pada waktunya. Baik Ustaz, jadi apakah isi-isi penting ataupun intisari lah kita kata daripada khutbah kita hari ini? Mungkin Ustaz boleh sebut secara ringkas. Baik, khutbah pada minggu ini yang bertajuk sabar menghadapi ujian. Kita jelaskan dahulu sabar ini melalui pengertian ya. Pengertian menurut bahasa iaitu mencegah, iaitu mencegah. Manakala dari sudut istilah ini ialah sabar ini berarti menghadapi keadaan yang susah, menghadapi keadaan yang sukar dengan perasaan redha, dengan perasaan redha dan ikhtiar, juga kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud sabar dari segi istilah. Jadi dalam Al-Quran sendiri sebenarnya banyak menyebutkan tentang sabar, tentang sabar. Kalau ikut kepada kiraannya, hampir 90 kali disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan sabar. Maknanya bila benda itu disebut banyak di dalam Al-Quran, maka ia adalah pentinglah. Maknanya setiap manusia menghadapi ujian, tidak terlepas daripada menghadapi ujian dan godaan, yang mana kita sebagai umat Islam wajiblah bersabar di atas musibah yang melanda kita ini. Jadi untuk sabar ini ada beberapa jenis dan boleh berlaku di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sabar apabila mengerjakan ibadah. Sabar mengerjakan ibadah.
Contohnya kita nak melaksanakan tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak seperti solat malam, kita sabar menghabiskan ibadah kita. Itu antara contoh pertama berkaitan dengan sabar dalam menghadapi dalam melaksanakan ibadah. Jadi kadang-kadang kita bila kita rasa kita ada perkara penting yang hendak dilakukan, tapi kita sabar juga kerana tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan perintahnya, kita mendahulukan ketaatan. Jadi kita kena bersabar. Yang kedua, sabar apabila menghadapi musibah dan ujian. Seperti mana yang kita fokuskan kepada tajuk kita tadi, iaitu ramai orang ditimpa musibah. Jadi sebagai orang Islam, saya ingatkan sebagai orang Islam, kita kena bersabar. Jangan, bila kita tak bersabar, maka dia berlakulah perkara-perkara yang tidak baik dan sebaliknya lah. Dan ketiga, sabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat dan juga kemungkaran. Nak melakukan maksiat dan kemungkaran ini sangat seronok, sebab itulah ramai orang buat. Tapi kita kena bersabar di atas keseronokan daripada maksiat itu, supaya kita tidak diseksa ataupun ditempatkan di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak juga dalil-dalil dalam Al-Quran yang saya telah katakan tadi di awal menyebutkan tentang sabar. Antaranya menyebutkan sabar, orang yang sabar ni Allah puji. Allah memuji orang yang bersabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang mana Allah berfirman mengatakan, maksudnya ketabahan orang-orang yang sabar di masa kesempitan dan di masa kesakitan dan juga semasa bertempur di medan peperangan. Orang-orang yang begitu sifatnya, maka itulah orang-orang yang benar. Jadi orang yang sabar ni adalah orang yang benar. Allah puji, Allah sanjung orang yang mempunyai sifat sabar. Yang kedua boleh disebutkan di sini ialah kesabaran itu dapat menghapuskan dosa. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidaklah seorang Muslim itu yang ditimpa sesuatu penyakit dan kegusaran, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi yang kedua ini, kita boleh katakan apabila kita ditimpa musibah, ingatlah bahawa musibah-musibah, ujian-ujian yang melanda kita ini, Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan tentang orang yang sabar itu, kesabaran ini dapat menambahkan pahala kebaikan daripada seseorang itu. Apabila seseorang itu bersabar di atas ujian dan musibah yang melandanya, maka selain daripada menghapuskan dosa, Allah juga nak menambahkan pahala kepada orang yang diujinya. Ingatlah, ujian yang Allah berikan kepada seseorang manusia di atas muka bumi Allah ini tidak melebihi daripada kemampuannya. Itu kita kena ingat. Maknanya Allah ni tidak zalim. Allah uji, Allah duga untuk menambahkan pahala dan juga mengurangkan dosa. Jadi itu sahaja saya rasa yang boleh saya kongsikan, intipati daripada khutbah yang bertajuk sabar menghadapi ujian pada minggu ini. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, kita lihat ya isi-isi penting yang begitu menarik dan padat ya, walaupun ringkas khutbahnya kalau tuan-tuan perhatikan ya. Boleh di-download, boleh dimuat turun dalam website Jabatan Agama Islam. Baik, saya tertarik dengan hadis yang Ustaz sebut tadi, yang mana hatta terpijak duri yang kecil sekalipun ya, di rumput-rumput, mana sampai itu sekali tahap mana Tuhan ingin mengampunkan dosa orang-orang yang beriman ni ya, nak menceritakan kelebihan ya, beruntunglah kita orang-orang yang beriman ni. Jadi baik, sebagai penutup kita minta sedikit nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz kepada sidang penonton dan sidang pendengar sekalian.
berkaitan dengan sabar ni, adakah maknanya tips ataupun cara untuk kita bersifat dengan sifat yang mulia ini? Baik. Jadi untuk kita menghadapi ujian dan musibah ini, terutamanya kita sekarang ini, kita tengok pertama adalah wabak COVID-19. Ya. Yang ini memang kita dah hadapi hampir setahun ni. Jadi itu yang pertama, musibah ni yang pertama, ya. Yang kedua, seperti mana saya sebut di awal juga tadi, yang kedua adalah berkaitan dengan banjir. Maknanya kita di Perak ni ada sebahagian tempat-tempat telah dilanda banjir. Jadi itu adalah ujian yang kedua yang terdekat dengan kita sekarang ni. Dan ujian yang besar sebenarnya adalah seperti mana yang sering kita dengar daripada kata-kata sahabat-sahabat kita, daripada saudara-saudara kita, iaitu ujian bagaimana kita tidak dapat hadir ke masjid-masjid ataupun surau-surau untuk kita solat berjemaah ataupun solat utamanya solat fardu Jumaat. Jadi ini tertakluk kepada sahabat-sahabat yang berada di zon merah. Jadi ini adalah ujian, ini adalah musibah. Maka kita tetap kena bersabar. Mungkin Allah nak menambahkan dan juga mengurangkan dosa kita, menambahkan pahala dan mengurangkan dosa kita. Apa yang saya boleh katakan, bersabar dengan apa yang berlaku dan yakinlah bahawa setiap sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Baik yang berlaku, buruk yang berlaku, ingatlah ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. Dan insya-Allah setiap dugaan, setiap ujian, setiap musibah yang melanda kita, insya-Allah akan dibalas dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah di dalam Al-Quran juga menyebut bahawa setiap sesuatu yang Allah bagi kesukaran itu akan ada kesenangan di sebaliknya. Maka peganglah kepada ayat Al-Quran, peganglah kepada agama bahawa kesusahan ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman untuk mengurangkan dosa dan menambahkan pahala. Insya-Allah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, kalau kata tak di dunia pun di akhirat kelak kita akan mendapatkan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Tun Ihsan Abdul Karim. Jazakallahu khairan jaza kerana sudi berkongsi dan mengulas isi penting daripada khutbah kita pada hari ini. Jadi sekian saja daripada Masjid Negeri sesi mengulas khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.